Assalamualaikum. Apa khabar semua murid-murid? Baiklah. Untuk mata pelajaran pendidikan Islam tahun 6, iaitu kita akan belajar bidang akhlak unit 3 di bawah tajuk kemudahan awam milik bersama. Okey, baiklah. Mari kita lihat apakah antara isi kandungan pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita akan belajar tentang isi pelajaran, standard kandungan dan standard pembelajaran, objektif pelajaran untuk tajuk hari ini, pengenalan dan juga penutup. Mari kita lihat apakah standard kandungan untuk pelajaran kita pada hari ini. 6.3 iaitu merumus konsep adab terhadap harta benda awam yang menepati syarak dan menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian secara beradab dan istiqamah. Seterusnya, standard pembelajaran ialah 6.3.1 menyatakan maksud harta benda awam dan kemudahan awam. Okey, yang pertama sekali kita nak tahu apakah maksud harta benda awam. Okey, 6.3.2 ialah menyebut adab terhadap harta benda awam dan mengaplikasikannya. Macam mana cara kita nak gunakan harta benda awam yang telah disediakan untuk kita? Okey, seterusnya, apakah objektif pelajaran kita pada hari ini? 1. Menyatakan maksud harta benda dan kemudahan awam dengan betul. Dan yang kedua, menyebut adab terhadap harta benda awam dan mengaplikasikannya dengan betul. Okey. Baiklah, untuk pengenalan, mari kita lihat gambar yang telah diberikan. Okey, ada beberapa keping gambar yang telah ditunjukkan. Okey, murid-murid boleh nyatakan tak apakah gambar-gambar yang dapat kamu lihat? Ya, betul. Itu tandas, taman permainan, masjid dan juga kantin. Okey, semua tempat-tempat ini boleh kita kategorikan sebagai apa? Ya, betul. Kemudahan awam. Okey, kemudahan awam yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, maka hendaklah kita gunakan dengan baik. Okey, boleh tak kamu senaraikan apakah lagi contoh-contoh lain kemudahan awam? Okey, baiklah. Betul. Antaranya apa? Surau, jalan raya, perhentian bas dan macam-macam lagi. Okey. Terdapat banyak lagi contoh-contoh lain kemudahan awam yang telah disediakan untuk kita gunakan dengan baik. Seterusnya, pengenalan. Apakah maksud harta benda awam? Okey, harta benda awam ialah perkhidmatan, prasarana dan juga kemudahan asas yang disediakan untuk kegunaan bersama-sama. Okey, maknanya kita kena gunakan dengan cara yang baiklah. Gunakan dalam semua masyarakat boleh menggunakannya. Okey. Okey, baiklah. Mari kita dengarkan dalil memelihara kemudahan awam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Bacaan ini ayat daripada surah Al-Qasas yang maksudnya ialah lakukanlah kebaikan yakni kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah melakukannya kebaikan kepada kamu. Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sukakan orang yang suka membuat kerosakan. Maknanya dalam ayat ni Allah dah nyatakan dah. Allah tak suka kalau kita buat kerosakan, buat kehancuran. Maknanya apa yang telah disediakan tu kita kena gunakan dengan cara yang baik. Seterusnya, boleh kamu nyatakan apa lagi contoh kemudahan awam? Ya, betul. Hospital, sekolah dan taman permainan. Contoh lain, jambatan, jalan raya, masjid. Semua contoh kemudahan awam yang ada ini adalah untuk kita gunakan bersama-sama. Okey, apakah dia adab menggunakan kemudahan awam? Baiklah,
Yang pertama, menggunakan kemudahan dengan bertanggungjawab. Okey, ada dialog yang telah dinyatakan di situ. Jangan conteng buku teks ini. Buku ini milik bersama. Buku teks itu pinjaman. Jadi kita tak boleh conteng, tak boleh rosakkan buku teks. Malah kita kena jaga dia dengan elok dan gunakan dengan baik dan pulangkan pun dengan baik. Okey. Apakah dia adab yang kedua? Adab menggunakan kemudahan awam yang kedua, menjaga kebersihan dan tidak membuat kerosakan. Jaga kebersihan tempat yang kita gunakan, contohnya kantin, sekolah dan sebagainya. Maknanya bila kotor kita bersihkan. Tandas awam pun sama. Bila kita dah gunakan, kita kena bersihkan. Okey, seterusnya. Adab yang ketiga, berdisiplin ketika menggunakan kemudahan awam. Bagaimanakah cara berdisiplin kita nak gunakan kemudahan awam? Okey, contoh dekat sini, saya menggunakan meja dan kerusi dengan cermat dan menjaganya dengan baik. Contoh, kita diberikan kemudahan diberi kerusi dan meja dekat sekolah. Seorang satu murid ada satu meja, satu kerusi. Jadi kita kena gunakan dengan baik. Jangan conteng, jangan rosakkan, jangan patahkan. Maknanya kita kena disiplin. Jaga diri kita, gunakan dengan baik. Itu salah satu adab nak guna kemudahan awam. Supaya apa? Supaya nanti orang lain boleh gunakan semula kemudahan tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya adab yang keempat. Tidak menyalahkan kemudahan awam. Jangan salah menyalahgunakan. Maknanya tujuan kemudahan awam disediakan ni adalah untuk keselesaan dan jangan sesekali kita merosakkan kemudahan tersebut. Contoh, nampak dekat gambar tu dia buat apa dekat tandas tu? Ya, vandalisme, dia conteng-conteng, dia rosakkan. Jadi orang lain pun nanti tak boleh nak gunakan kemudahan awam tersebut. Okey, jadi kemudahan tu akan jadi terhad, dah tak boleh digunakan. Seterusnya, adab yang kelima, memberikan peluang kepada orang lain menggunakan kemudahan yang bersama. Okey, contohnya kemudahan awam adalah milik bersama dan saya tidak boleh gunakannya sebagai macam harta peribadi kita. Sebab tu kemudahan awam. Contoh hentian bas kan sama-sama. Jadi kita gunakan sama-sama lah. Bukan harta peribadi kita. Kalau harta kita sendiri, kita boleh guna hak kita. Tapi kalau yang harta disediakan untuk kemudahan awam, kita kena gunakan bersama-sama. Okey, baiklah. Bagaimanakah sunnah Rasulullah SAW berkaitan kemudahan awam? Macam mana cara Rasulullah kalau gunakan kemudahan awam? Kita nak lihat sunnah Rasulullah. Kita nak contohi sunnah Rasulullah. Okey, Rasulullah SAW memberitahu bahawa baginda melihat ada seseorang tu dia pernah buang kayu yang ada duri dekat laluan orang ramai. Okey, maknanya dia buang kayu apa? Supaya nanti orang lain yang lalu dekat laluan tu, dekat jalan tu tak kena kayu tersebut. Maka orang tersebut akan mendapat ganjaran syurga. Ini sendiri Rasulullah sendiri bagi tahu. Jadi kalau kita nampak ada benda yang menghalang dalam perjalanan raya kita yang kita boleh, kita mampu, kita buang, kita bersihkan, kita halang, kita ni kita boleh buang supaya nanti memudahkan orang lain. Okey, apakah lagi sunnah Rasulullah dalam berkaitan kemudahan awam? Yang kedua, Rasulullah juga mengingatkan kita supaya siapa yang menyakiti ataupun yang suka bagi kesusahan pada orang lain, maka ia akan menimbulkan kemarahan. Kan? Memang betul lah kalau kita suka buat salah, kita cari buat orang marah kita. Jadi maka menimbulkan kemarahan lah. Jadi kita mudahkan kehidupan orang lain. InsyaAllah Allah akan mudahkan untuk kita. Okey, baiklah, sesi perbincangan. Okey, perhatikan gambar di sebelah. Ada gambar apa tu? Cuba tengok, cuba lihat. Okey. Yang pertama, apakah yang terjadi dengan kemudahan awam tersebut? Apa terjadi tu? Ya, betul. Rosak, diconteng dan tak boleh digunakan. Okey, yang kedua, bagaimana cara kita nak menghargai menggunakan kemudahan awam? Cuba awak senaraikan semua. Bagaimana cara kita nak hargai dan cara kita gunakan harta benda awam.
Okey, baiklah. Apakah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Okey, baiklah. Kemudahan awam ialah barang ataupun kemudahan yang dimiliki bersama oleh masyarakat untuk kegunaan semua. Itu pengertian tu ya. Pengertian kena ingat. Dan juga kita perlu juga sentiasa hormat, jaga keadaan harta benda awam dan menggunakannya dengan cermat. Supaya apa? Supaya orang lain pun boleh turut sama mendapat manfaat menggunakan harta benda awam. Okey, baiklah. Sekian. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum. Jangan lupa tekan like, komen sedikit biar naik. Subscribe cepat, jangan lambat, channel Ustazah Liana hebat.